Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. وخلق من نوره نور حبيبه محمد المصطفى مختار صلى الله عليه وآله وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dikasihi lagi dimuliakan barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq Berjaya bersama pegawainya, yang dibarisi ahli-ahli jemaah, tuan-tuan haji, ustaz-ustaz, ayah-ayah, ibu-ibu, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mulanya ustaz suka nak ajak diri ustaz sendiri bersama tuan-tuan untuk memanjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi kita dikurniakan nikmat yang seperti biasa. Barangkali ada orang yang tak senasib baik seperti kita. Daripada tengah hari tadi tangan dia molek, nak azan maghrib tadi tangan dia putus dua, nak azan maghrib tadi kaki dia putus dua, nak azan maghrib tadi pecah perut dia, macam-macam jadi tuan-tuan. Tapi kita azan maghrib boleh sembahyang molek-molek lagi. Ada orang tak ada sempat nak maghrib, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang ke rahmatullah, tak ada apa-apa bagi dia. Pada kita ni masih lagi berkesempatan, Tuhan bagi peluang, masa dan ruang untuk kita bersama bergotong royong dalam mencari pahala, khususnya berjemaah ni bergotong royong untuk cari pahala. Sebut gotong royong saja, apa saja kerja jadi molek. Gotong royong cari siapa pun molek, gotong royong apa pun molek. Apa terakhir gotong royong berkaitan dengan ibadat yang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tak baca Fatihah pun dia angkat darjat dia 27 darjat dalam masbuknya, ataupun bacaan solat yang tidak sempurna pun dia angkat 27 darjat kerana gotong royong tadi. Dan kita bersyukur kita masih mampu bergotong royong. Kalau dah kita ditimpa kesakitan, di mana kita tengok di hospital-hospital dia tak sempat lagi nak bergotong royong, walaupun imam, walaupun bilal, walaupun ulama duduk katil hospital tak ada nak jadi imam, tak ada. Nasib baik semaya hormat waktu, tak ada nak gotong royong lagi dah, tak dapat 27 darjat. Apatah lagi kita dalam keadaan masih lagi berpeluang mencintai sebanyak-banyaknya kepada dia, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluang kita mencintai Rasul atas muka bumi. Kalau kita mencintai Rasul,
selepas sakaratul maut tak ada benda dah, ataupun ketika sakaratul maut tidak ada apa faedah pun. Tapi masa ni di zaman musim bulan Maulid Rasul, lahirlah, buktikanlah bahawa aku ni sedarlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ustaz kalau Maulid Rasul dengan hari raya haji, memang ustaz teringat kampung. Sebab kalau hari raya haji, tiap-tiap rumah mesti satu bahagian ada untuk dikorban di Kelantan. Dan tiba Maulid Rasul 12 Rabiul Awal, berebut-rebut orang kampung tarik ahli jemaah yang balik sembahyang jemaah, balik sembahyang Zuhur, balik sembahyang Isyak untuk selawat rumah dia. Tiap-tiap hari ada selawat rumah. Kadang-kadang kita tak masuk pun nasi kat rumah, tuan-tuan. Dia ajak, bukan nak ajak makan besar-besar, untuk selawat kepada Nabi dalam rumah. Bagi makan roti cicah, kari, daging kari, bagi makan laksa, bagi makan mi goreng, bukan kambing, bukan lembu, sekadar untuk selawat kepada baginda Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu bangkit sallallahu ala Muhammad, bergema di rumah-rumah. Tak perlu nak mengapa selawat, ingat orang selawat rumah-rumah. Tapi di Kuantan tak ada, tuan-tuan. Selepas ceramah Maulid Rasul, kita marilah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat pun, makan gula gitu kalau betul, makan jamuan. Tak ada bangun selawat ke Nabi. Tak tengok di Kuantan, kepala tak apa saudara di Kuantan. Tak ada. Apa jadi gitu? Lekeh kau selawat kan dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam alam barzah diita kita atas muka bumi. Dirita bila mana kita selawat sekali saja kepada baginda Rasulullah SAW, Allah selawat 10 kali. Maka Rasulullah berbangga-bangga di alam barzah sebelah telah diselawat oleh Allah. Allahu akbar, aku bersyukur. Macam anak kita diraih oleh sultan-sultan, anak kita diraih oleh pemimpin-pemimpin besar. Kita bosan kembali dia hidup, kenapa agung mari naknya anak kita. Allah. Lekeh Rasulullah, tuan-tuan. Sehingga ramai orang tak nak selawat kepada baginda. Susah kena ikut sunnah, jauh sekali. Baik, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Bersempena dengan Maulid Rasul, suka usah nak suntik sikit kebangkitan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada suntikan. Sebab kita biasalah manusia dia ikut suasana. Kalau orang baca belakang, kita pun tak baca buku, tengok buku walaupun gambar. Kalau orang ikut, manusia suka ikut suasana. Tapi kalau suasana tu tak mampu lagi kita ikut, suasana Maulid Rasul tak mampu lagi ikut, punah. Apabila mana kita nak ikut? Duk, suasana makan, tak makan pun kita tengok duk meja buah. Suasana. Tapi suasana Maulid tu kita kena besar-besar ke baginda Rasulullah, walaupun sepatutnya sentiasa besar-besar. Allahu akbar. Baik, untuk kebangkitan suntikan keagungan baginda Rasulullah SAW, cuma Ustaz nak sebut, adakah kita tahu yang baginda Rasul SAW kasih kepada umat dia? Adakah baginda Rasul kasih kepada umat dia macam Rasul-Rasul lain? Tuan-tuan, tengoklah, intai-intailah bagaimana perangai Rasul dengan umat dia dengan nak banding dengan Rasul-Rasul lain. Kita ambil contoh sikit lah Rasul lain. Sebagaimana Nabi Yunus. Rasul lain ni contoh Rasul lain. Bagaimana dia dengan umat dia, kasih ke tidak? Bagaimana Nabi Yunus
ketika dia berdakwah kepada umat dia, mana-mana umat semua degil tuan-tuan, sebab dalam kejahilan. Tak kira umat Nabi Muhammad sendiri pun dalam kedegilan. Abu Jahal, Abu Lahab contohnya. Begitulah umat Nabi Yunus dalam kedegilan tersebut. Maka Nabi Yunus berduka cita dengan umat sendiri. Dia tinggal umat dia, tak nak berdakwah lagi dah. Tinggal umat dia duduk tepi, lari tepi patah. Akhir Tuhan kifarah telah kalau ikan. Contoh kifarah telah di ikan. Kesimpulan situ moralnya, jangan lari dengan masalah. Lari masalah, lagi banyak masalah. Moral dia situ. Baginda Rasul kita tak tuan-tuan. Kita buat contoh semasa dia hidup, lepas tu ketika dia mungkin bakal kita cuba minta ketika wafat baginda Rasulullah SAW dan selepas wafat. Muhammad baginda Rasulullah SAW ketika dia hidup tuan-tuan, kita boleh tengok sirah-sirah yang simple-simple, yang mudah-mudah. Pertama, apabila baginda Rasulullah ziarah di kota Taif dalam jiwa kesedihan. Jiwa dalam kesedihan tuan-tuan. Kita kalau sedih tuan-tuan, sedih sakit gigi cukup dah. Orang habis yang bangga kena nampak lah budak-budak. Kita dalam kesedihan, orang duduk suka-suka melawak, kita jadi faedah lah. Moral kita tak ada bila kita sedih. Contoh, bini kita baru mati, orang mari gerak, oh bini muka comel pun, lepas ni boleh cari bini comel lagi, janda-janda kau. Agak kita gelak ke? Gitu ke? Dah tuan-tuan, tak ada orang gelak, marilah janda gila mana pun, jiwa kita lagi terbakar. Kenapa? Dalam masa tu kita sedih. Baginda Rasul dak sedih bukan kepalanya, dia nak hibur hati dia dengan hobi dia. Macam kita kalau sedih nak hibur hobi kita, pergi ngopi tu, pergi ngopi sini, hobi kita nak hilang sedih. Nabi bukan pergi ngopi, dia pergi berdakwah di kota Taif. Hobi dia berdakwah. Siapa di kota Taif tuan-tuan, harapan supaya dia dihiburkan oleh penduduk kota Taif. Akhirnya apa berlaku di sebaliknya tuan-tuan. Dikecanya, dihinanya, dimaki, dihamungnya, subhanallah. Sehinggalah barisan malaikat-malaikat rasa tidak lagi sabar sebagaimana sabar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu bagilah kebenaran pada aku, kata malaikat. Aku nak hempukkan, nak telungkupkan kota Taif biar rasa kesakitan dan kesengsaraan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, itu bukan akhlak aku, itu bukan kerja aku. Aku ni Nabi. Mungkin hari ni dia telah membenci aku, ataupun tak suka pada aku, atau tak terima dakwah aku kerana dia jahil, dia sangka baik. Sebab tu orang sangka baik, jiwa dia tenang-tenang sahaja tuan-tuan, tenang. Walaupun memang dia benci pun, dia kuatkan sangka baik. Dia kata apa? Dia benci, mungkin dia tak tahu apa hukum tu. Dia sangat banyak sangka baik. Artinya dia pengajaran Nabi sangka baik tu, apatah lagi nak sangka baik pada Allah, bersangka baik pada makhluk. Oh, jiwa ni jiwa yang tenang tuan-tuan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ni orang jiwa-jiwa tenang Tuhan bagi ayat yang khusus supaya kita sedar betapa penting jiwa tenang diasbabkan bersangka baik saja. Nabi kata, wahai malaikat, mungkin lepas ni anak-anak dia akan ikut dakwah aku, akan menjadi lebih baik daripada datuk nenek dia. Dia bersangka baik. Kenapa boleh bersangka baik? Kerana kasihnya dia kepada umat dia. Tanda kasih boleh bersangka baik. Kalau benci tak boleh bersangka baik tuan-tuan. Tak usah ada ejah lah kalau dah benci tak boleh bersangka baik, susah. Dia kena tahan dulu sifat kasih. Kan Nabi pesan, kasih pada saudara kamu sebagaimana kamu kasih diri sendiri. Itu poin dia. Barulah kita boleh bersangka baik. Kasih kepada Allah Ta'ala boleh bersangka baik. Kasih kepada Nabi kena bersangka baik. Untuk bawa kita ketenangan di dunia Allah Azza wa Jalla yang penuh mehnah yang macam-macam. Itu pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah buat amalan yang mungkin barangkali orang lain tak mampu.
antaranya amalan Rasulullah SAW memberi makan orang perempuan Yahudi di hujung desa. Semasa Ustaz Lekas cerita, semasa baginda Rasulullah SAW menyuap suapan yang pertama kepada seorang Yahudi perempuan, dalam suapan pertama sungguh lembutnya baginda Rasulullah, suap seperti suap baby, macam kita suap kanak yang tak mampu makan sendiri. Yang mampu makan sendiri lain, yang masih lagi tak mampu makan sendiri kita suap perempuan Yahudi yang buta. Pada suapan yang pertama dia maki hamu tentang baginda Rasul Muhammad ni sekian maki hamu. Suapan yang kedua lagi lembut. Moga-moga maki hamu itu berubah kepada baik, makin lembut. Si Yahudi sana dia faham, dia ingat orang yang menyuap dia tu suka atas maki yang tersebut kerana masih lembut, lagi lembut pada suapan yang pertama. Oh, ni setuju dengan aku maki ni, lagi kuat maki. Suapan yang ketiga, moga-moga Nabi bersakap baik, kamu berhenti dan insaf dan mungkin betul bagi hidayah dengan kasih sayang ni. Lagi teruk kerana katanya setuju dengan makian tu, dia tak kenal siapa yang suap tu. Makin lembut. Akhir sampai kenyang Yahudi tu. Begitu saya Nabi kepada umat walaupun dia bukan seagama dengannya. Contoh kepada orang yang lain, Sayyidina Abu Bakar, setelah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar akan anaknya Aisyah, wahai Aisyah, amal apa lagi aku tak buat yang Nabi buat? Aku rasa aku buat semua dah amalan Nabi buat. Kata Aisyah, ada satu lagi, yakni bagi makan perempuan Yahudi yang tua, kamu tak buat lagi ya anakku Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak melengahkan masa, ambil makanan nak menyuap sebagaimana baginda Rasul suap. Rekanya bila suapan yang pertama sana macam biasa, dimaki yang maki, terbakar Sayyidina Abu Bakar. Dan suapan yang kedua kasar sikit pada hak pertama, dan orang yang Yahudi tadi terasa lain. Berapa lain, kasar sikit, maki lagi. Bila maki suapan yang ketiga kasar lagi. Kan Sayyidina Abu Bakar kalau bukan amalan Rasul suap perempuan tu mungkin dia empuk je. Kerana tiru amalan Rasulullah dia tak empuk pun. Suap pertama kasar, kedua kasar, tiga kasar kerana membara kepanasan di hati Sayyidina Abu Bakar. Akhir apa kata orang buta? Aku rasa ni orang lain suap aku ni. Sebab sebelum ni aku rasa suapan yang begitu baik, begitu lembut, sekarang ni semakin kasar. Aku rasa bukan yang suap seperti biasa. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar. Hak suapmu dulu tu, hak sekarang ni bukan. Aku ni Sayyidina Abu Bakar. Hak suapmu dulu, ini baginda Rasulullah SAW, hak beci-beci tu. Terkejut. Akhirnya dia teringat dengan suapan lembut tadi, masuk kalimah, mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah. Moro dia bagi tahu, walaupun dalam keadaan begitu pun Nabi mampu lagi sayang kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah lain. Ini kisah-kisah yang famous. Ustaz dah cerita panjang-panjang supaya kita mudah ingat. Dan ketika dia nak wafat, dalam kesakitan dia, kalau orang yang biasa-biasa macam kita, dia tak akan sibuk kepada anak bini, dia akan sibuk untuk menyelamatkan diri, tuan-tuan. Bila kita dekat dalam sakit, Nabi baginda Rasulullah SAW barangkali, tuan-tuan, bukan dia boleh melepaskan nafas tu hanya begitu sahaja atau tidak terasa apa-apa. Nabi baginda Rasul pun rasa kepedihan bila roh nak keluar. Bila mana? Bila dalam keadaan baginda Rasulullah, kita bagi tahu syokat, nyawa dia di halqum. Kalau manusia biasa panggil sakratul maut, tak dapat nak bercakap lagi dah. Baginda Rasul dapat bercakap. Sempat kita tanya, wahai ditanya malaikat Israel, wahai malaikat Israel, di manakah malaikat Jibril alaihissalam? Kata malaikat Israel, malaikat Jibril telah di atas langit, dia tengah menerima ucapan takziah atas kewafatanmu nanti. Selepas saja tanya, malaikat Jibril turun hampiri kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di mana ketika itu sebablah kita ni kalau menghampiri orang sakit, disunat kita duduk di kepala. Sunat duduk bahagian kepala kalau kita nak ziarah orang sakit. Pakai duduk pokok, pakai duduk kaki, bukan duduk sambil orang sakit macam ni dulu ni. Arwah tu mati dah. Bukan lagu tu. Jadi malaikat Jibril AS menghampiri di kepala baginda Rasul. Jibril tak mampu nak tengok wajah Rasul, kerana memek muka dia menggambarkan kesakitan. Memek muka kita tuan, kalau kita suka ada memek dia, kita benci ada memek dia, kita kadang rindu ada memek dia, kadang angau ada memek dia, kadang gila talak ada memek dia, sakit ada memek dia. Bebe-bebe kita ni ada memek yang mengikut hati kita macam mana. Kalau marah lagu lain pula memek muka dia. Jadi baginda Rasul, malaikat Jibril AS kalih muka dia kat arah lain. Kata baginda Rasul, wahai malaikat Jibril, adakah tengok muka aku dalam keadaan benci? Huduh sangat ke muka aku ni? Tak ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak sanggup tengok memek muka dalam keadaan sakit. Ertinya sakit. Bila sakit sebegitu tuan-tuan, sempat lagi baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, beginikah rasa sakitnya mati? Merayu dia, kalau begini rasanya sakitnya mati, kau kumpulkan semua sekali lautan manusia yang umat aku ni yang sakit mati, biar aku pikul pada hari ni, biar aku rasa pada hari ni. Kau kumpul, jangan rasa sakit mati pada umat aku. Waktu hak Nabi dia tak sanggup letak pada umat dia hak sesakit Nabi ni. Walhabalih baik, kata malaikat Israel, ya Rasul, aku ambil napasmu ni atau rohmu paling bagus, paling baik, paling halus, paling mulia. Tapi Rasulullah rasa sakit lagi. Sekarang ni sakit ni, dia risau dah bimbang, takut kena pada umat dia seperti yang Nabi rasa tu. Kalau macam ni lah rasa, kau kumpul lah pada aku hari ni, hak rasa sakit pada umat-umat aku semua, biar aku pikul. Sayangnya kita tuan-tuan, begitu sekali kita nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun payah, nak selawat, nak bangkit selawat asyraqal badru alaina pun kadang-kadang tak pandai, tak ingat, tak apa tuan-tuan. Macam kita hidup ni tak ada apa-apa hubungan kita dengan Nabi. Orang ikut sunnah kita kutuk, kita lah. Orang kafir tak kutuk, ikut sunnah ni. Banyak kau Islam yang kutuk sunnah. Allahu Akbar. Baik, apabila Nabi kata gitu, kata malaikat Israel, wahai baginda Rasul yang mulia, sesungguhnya tidak dapat kamu nak ambil sakit mati umatmu, kerana sakit mati ni mengikut amalan masing-masing. Kalau lah boleh Nabi nak perintah pada malaikat, suruh Nabi rasa belaka sakit mati kita ni. Tapi malaikat kata tak boleh, itu daripada Allah Ta'ala, rasa sakit mati mengikut amalan masing-masing. Maka Nabi dia Allah Rabbi tu sayang Nabi kita. Dia tak ingatkan anak dia. Dia tak ingatkan Aisyah tak kata, wahai begini, wahai malaikat Israel, kalau begini rasa sakit mati, kau janganlah rasa mati bini-bini aku, nanti biarlah aku tangguh semua. Tak ada, semua sekali. Bini-bini tak sebut pun, anak-anak tak sebut pun, dia sebut umat terus. Allah Rabbi tuan-tuan. Baik, itu ketika dia wafat. Selepas wafat, ni kisah yang dicerita oleh baginda Rasulullah SAW. Kita baca hadis. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Apa maksud dia? Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Tuhan cerita pada kita bahawa manusia semua dibangkit pada hari kiamat kelak. Tak ada seorang pun terkeluar, tak ada seorang pun terkecuali. Semua akan dibangkitkan. Bangkit berbeza keadaannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis lagi. Ini Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladil adam yaumal qiyamah
Wa awwalu ma yanshaqqu anhu al-qabru. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafi'. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Marilah Rasul pada Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, walaupun dia pernah jadi pemimpin pada umat dia, bila pada hari kiamat dibangkitkan nanti, penghulu kita lah Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin yang teragung. Contoh baik, sebelum kebangkitan orang lain, Nabi Adam hinggalah kita umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, terlebih dahulu Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan semua makhluk, dan sebelum tiupan sangkakala yang kedua tak tahu berapa jarak. Ada kata 500 tahun, ada setengah kata wallahu a'lam, tidak cerita khusus. Tidak ada hadis yang banyak situ menceritakan dibangkitkan bila. Sebagaimana kisah bab lain, bab ambil semaya, siapa hadis? Bab orang berzina, siapa hadis? Kalau bab antara jarak tiupan sangkakala pertama yang kedua ni jangan jumpa. Berapa tahun jarak dia nak tiup pula yang kedua tu. Yang pastinya, yang jelasnya, sebelum tiupan sangkakala yang kedua, Nabi dibangkit terlebih dahulu. Itulah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat. Allahu akbar. Reka kita reka. Baik. Satu masa selepas jaraknya di antara tiupan sangkakala yang kedua, di tengah-tengahnya malaikat Jibril alaihissalam cari kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai ditanyanya malaikat Jibril alaihissalam akan bumi, wahai bumi, mana kubur Muhammad? Apa jawab bumi? Ya Jibril, aku sendiri pun tak tahu, kerana aku telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Aku tak tahu di mana berkubur. Akhirnya apa berlaku? Dalam keadaan malaikat Jibril alaihissalam cari tak jumpa, maka malaikat Israfil, sebelum dia tiup sangkakala yang kedua untuk bangkit semua manusia, untuk Nabi Muhammad SAW tak guna sangkakala, dia guna seruan. Dia kata, wahai roh yang mulia, kembalilah kamu pada tubuh batang yang mulia. Dia seru. Maka terbongkarlah kubur baginda Rasulullah SAW dengan seruan malaikat Jibril alaihissalam. Terbuka. Seru lagi yang kedua, wahai roh yang mulia, wahai roh yang mulia, kembalilah kamu kepada tubuh batang yang mulia. Maka bangkit baginda Rasulullah SAW. Bangkit ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan terpingang-pingang, tengok kanan, tengok kiri, tak ada benda. Akhir sapu tanah-tanah, janggut-janggut di kepala-kepala, sapu tanah macam kita berduduk main patah. Dan orang tak main patah, orang tanah-tanah, main tanah kepala, tanah apa, bakit sapu. Baginda gitulah, sapu. Malaikat Jibril ada sebelah. Maka dia tengok kanan, dia tengok kiri, depan belakang, kosong. Tidak ada lagi bangunan. Maka Rasulullah SAW ketah dalam terguguk-guguk, dalam kerisauan. Tu rasa tu. Katanya baginda Rasul, wahai Jibril, hari apa hari ni aku tengok pelik. Kata Jibril alaihissalam, wahai baginda Rasul, hari ni hari pada mahsyar. Ni pada mahsyar ni. Ya, kita duduk ni pada mahsyar. Maka Rasulullah terus menangis. Allah sebut pada mahsyar, dan Rasulullah terus menangis. Orang yang mula-mula menangis di pada mahsyar baginda Rasulullah SAW. Tu rasa tuan-tuan boleh menangis dalam terketar-ketar kerisauannya, terfikir pada umat. Dan apabila dia ada umat, apa akan jadi pada umat aku? Dah hari pada mahsyar, dah tentu hari kiamat dah. Dan apabila dia ada umat lagi masa tu, Allah Rabbi tuan-tuan. Katanya baginda Rasul, wahai Jibril, gembirakanlah aku, wahai Jibril, gembira. Dalam keadaan takut.
Kata Jibril alaihissalam, wahai Rasul, kamu tengok di depan kamu tu. Aku bukan minta yang tu, aku bukan minta yang tu ya Jibril. Tengok dulu di depanmu ada panji-panji kemuliaanmu. Sebab tu tuan-tuan, panji-panji ni sebenarnya hebat. Negara tu walaupun dia merdeka, tidak dijajah, dia tidak ada panji-panji, tak ada guna pun merdeka tu. Tuan-tuan, artinya walaupun dia dijajah, masih ada lagi panji-panji, bendera dia masih tidak dijajah, dia boleh berbangga-bangga. Sebagaimana di pergi di Lebanon dulu setahun, negara tidak merdeka pun, tapi boleh hakak bendera panji-panji. Orang tak bom, orang tak tembak, orang tak putus pun boleh hakak panji-panji dia. Dia rasa suka dah. Besar bendera tu tuan-tuan. Melambaikan kemuliaan. Kalau duduk pada ke negara, negara tu mulia. Duduk di kereta, kereta mulia. Duduk di rumah, rumah mulia. Baginda Rasul ni diberi panji-panji. Katanya baginda Rasul, Jibril, aku tak nak benda ni. Bukan kerja aku ni, benda ni aku tak minat. Kemuliaan bukan jenis aku nak kemuliaan ni. Cuma aku risau memang mana umat aku. Terus tanya Jibril, mana umat aku ni? Allah. Kata Jibril alaihissalam, umatmu wahai baginda Rasul jauh lagi. Dah kiamat belum lah dia. Takkan kalau yang kedua belum dibangkitkan lagi. Jauh lagi. Yang mana umatmu telah ada yang memikul dosa-dosanya, ada yang membawa dosa-dosa besar sehingga tidak dapat masuk syurga, dan akan tentunya akan masuk neraka. Terus pasal terus Nabi, subhanallah. Nabi terus pasal tuan-tuan. Kita terlalu kasih pada anak. Mari halo, ni Muhammad Dolah ke? Ayo, anak demo ni kena langan lori pecah kepala mati. Pun gubah. Kejut. Kenapa gubah? Kerana saya. Kata saya tak rebah bah. Ya mati lah, aku ajar sangat bodoh. Kalau tak saya, kalau saya sangat tuan-tuan, rebah. Kejut. Nabi dengan umat masuk neraka, umat dia masuk neraka, rebah terus. Subhanallah. Kita nak selawat kali pun payah tuan-tuan. Tak ada umat lain Tuhan nak selawat pada umat dia. Umat Nabi Adam hingga umat Nabi Isa, tidak ada Allah Taala selawat pada umat Nabi lain kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekali 10 nak Allah Taala selawat. Allah mulianya Muhammad tuan-tuan. Hebat. Isa dah. Tak lagi sikit lagi. 2-3 minit lagi. Baik, selepas tu apa berlaku? Maka Allah SWT perintah kepada malaikat Israfil. Wahai malaikat Israfil, tiupkanlah sangkakala supaya bangkit manusia di padang mahsyar. Maka baru tiup sangkakala tu. Ditiupnya sangkakala yang kedua, maka lautan manusia tumbuh macam cendak weh. Tumbuh. Bukan tumbuh saja, bangkitnya manusia dalam keadaan lebih lagi ketakutan. Kalau Nabi dah keadaan kerisauan dah takut, umat-umat manusia lain subhanallah tuan-tuan, takut ya amat sangat. Kenapa takut? Yang pertama faktanya kerana trauma. Apa yang trauma? Manusia telah melalui proses kesakitan. Sakit atas muka bumi tak tertanggung dah. Lepas tu sakit sakaratul maut, lagi tak tertanggung, tak jumpa atas muka bumi. Sakit alam barzakh tak tertanggung, tak jumpa sakaratul maut. Bila-bila timbul di padang mahsyar, alat-alat untuk diseksa setelah disedia oleh Allah Taala. Kejut. Allahu Akbar. Sebagaimana kita lahir atas muka bumi tu sedia bintang, bulan, langit, ya untuk manusia. Pada mahsyar pun begitu juga, kita bangkit semua ada untuk diseksa orang yang asi, orang yang mungkar. Dan kita tahu kita akan diseksa semasa tu. Dan kebangkitan manusia dalam keadaan terpekik-pekik. Allah bukan main Allah bukan gitu. Macam kita pekik satu lori trailer nak langgar anak-anak kecil kita. Kita buat troli telajak ke depan, jadi mari bah, Allah anakku tekong.
Bukan Allah anak kawan tu berlapok gitu. Bukan. Suara habis suara. Begitulah manusia kadang ketakutan trauma kerana azab yang begitu pelik tak pernah tengok. Allah. Berapa lama? 500 tahun duk melawan situ. Allah Isa dah. Seminit lagi. Maka berjumpa dengan 500 tahun kemudian berjumpa dengan Nabi Adam AS. Wahai Adam, belalah kami. Wahai Adam, kamu Nabi, kamu Rasul, belalah kami semua, jangan kami rasa takut. Begini traumanya tuan-tuan, tolonglah kami. Kata Nabi Adam, wahai manusia, lautan manusia, aku malu dengan Allah. Aku malu. Aku dulu atas muka bumi 200 tahun tawah. Allah Ta'ala tak ampun lagi kesalahan aku. Malaikat aku sebut, kalau jika ada keberkatan Nabi Muhammad SAW, kau ampunlah aku ya Allah, baru Tuhan ampun. Aku malu, aku tak mampu untuk minta syafaat dan nak bela kamu di hadapan Allah. Begitulah berterusan. Ada Idris, Nuh, Soleh, 313 orang atau 312 orang rasul-rasul. 500 tahun tuan-tuan. Subhanallah. Tak mampu. Seminit lagi. Tak mampu akak tangan selena. Bila sampai ke baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, belalah kami wahai Muhammad. Lautan manusia meminta bantuan pada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Tak pakit-pakit kepalanya. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Muhammad, ya Muhammad, bangkitlah kepalamu wahai Muhammad, minta saja yang kamu nak, maka aku makbulkan. Ya Allah, umat aku, ya Allah, umat aku, ya Allah, umat lagi. Kata Allah SWT, wahai baginda Rasul, sesungguhnya pada hari ini, kata Allah Ta'ala, aku bagikan syafaat kepadamu supaya kau boleh bagi syafaat pada orang manusia, lautan manusia. Maka bila Nabi bangkit, Nabi angkat tangan, wahai lautan manusia, hari ini akulah syafaat terbesar ada di tangan aku. Merujuk kepada Rasulullah pemimpin segala manusia di ketika itu. Ada Idris walaupun Rasul, dia tak boleh lalu sikit nak masuk syurga. Tak boleh. Tak masuk syurga dia kecuali baginda Rasul dan umat dia masuk syurga dulu. Allah Rabbi, tuan-tuan, Tuhan mulia begitu sekali. Rasul siapa, umat siapa kita ni. Tapi kerana Allah Ta'ala kasih pada Nabi dan kasih pada umat kita, masa kita hidup ni lah, ambillah cinta Rasulullah, balaslah balik. Kalau bini kasih kita, kita pandai balas balik. Anak kasih kita pandai balas balik. Menatah kasih kita pandai balas balik. Rasul kasih kita, mana kita balas? Nak selawat pun susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham ni tak? Raja-rajalah selawat, insya-Allah. Apa-apa selawat, jangan buat tak cakna. Asyraka kau tolak siapa habis. Duk sorang-sorang sallallahu ala Muhammad. Ya, insya-Allah. Sekadar tu saja untuk menyuntik keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi boleh cerita tuan-tuan, kerana masa tu begitu sedikit sangat. Kita buat ala kadar supaya sedikit pun boleh menyuntik hati kita untuk sayang kepada Rasulullah pun, alhamdulillah, insya-Allah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, takbir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.